Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula, boleh kita cuba test suara, dengar tak? Kepada mereka yang ikuti, sebab saya pakai wireless mic. Boleh dengar? Okey, baik. Terima kasih kepada semua yang baru mengikuti. Saudara Amirul, Saif, Aryan. Terima kasih kerana masih bersama dalam ulasan tengah hari dari Parlimen. Sekarang adalah hari yang terakhir untuk persidangan Parlimen untuk penggal kali ini. Tapi saya rasa dalam soal isu melibatkan rakyat kebanyakan itu, saya rasa kita tidak boleh berhenti setakat itu sahaja. Kifli, apa dah jadi dengan kita semua ni? Itulah apa dah jadi. Halim, Al-Amin, terima kasih. P. Cincok, terima kasih daripada Ceras, Yusman. Jadi untuk hari ini, memang saya nak fokuskan kepada isu direct nego yang telah diwawarkan sendiri oleh Perikatan Nasional, dan sekarang ini juga apabila senarai itu didedahkan, lebih menarik untuk kita bicarakan. Dan di penghujung nanti yang agak penting, saya ada satu dokumen yang saya nak kongsikan. Jadi kepada mereka yang ikuti, insya-Allah Saudara Yusman daripada Lakin, terima kasih. Tapi insya-Allah di penghujung nanti ada satu isu yang berkaitan yang saya rasa wajar diketahui oleh orang ramai. Walaupun sebelum ini telah dibangkitkan dalam Dewan, namun saya rasa masih ada ruang untuk kita terus pertahankan kepentingan rakyat dalam soal menguruskan dana kerajaan. Jadi untuk isu yang tengah berlega hari ini ataupun seminggu ini adalah berkaitan dengan direct nego ataupun rundingan terus yang didedahkan oleh Menteri Kewangan yang tidak bertanggungjawab. Apabila mendedahkan itu, dia dedahkan separuh untuk mewujudkan persepsi yang tidak baik, yang seolah-olah ini semua ada orang yang buat untung dan sebagainya, dan akhirnya selepas didesak oleh rakyat, saya lihat komen-komen di sosial media. Sebab itu, bagi mereka yang ikuti, itu suara kita. Kita jangan biarkan kerajaan pada hari ini terus mengambil kesempatan, terus mewujudkan persepsi yang tidak baik, sedangkan ada isu yang lebih besar. Jadi, untuk isu direct nego ini, 6.61 bilion, dah keluar senarai semalam, 101 projek yang disebut. Dan pandangan saya dalam isu ini, saya tidak mahu dilihat defensif, seolah-olah nak mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan, ataupun dilihat berpolitik, menyerang Perikatan Nasional semata-mata. Tetapi kita tengok dari segi kerangka yang lebih besar, kenapa isu ini kita kena teliti dan juga menjadi pedoman dan memastikan dalam isu kepada ahli-ahli Parlimen, kepada rakyat, kita pastikan tiap-tiap tahun kerajaan akan mendedahkan senarai mereka yang menerima projek direct nego, siapa yang bagi, kementerian mana yang bagi, supaya ada accountability. Tetapi juga kita jangan lupa, dalam kita nak bicara direct nego ini, jangan lupa isu ini saya rasa, pandangan saya memang sengaja diwujudkan dalam suasana rakyat marah dengan kerajaan hari ini, yang double standard, yang membezakan dua darjat. Ketika rakyat begitu marah dengan menteri kerajaan yang melanggar SOP kuarantin 2 minggu, sekarang ini dia munculkan isu ini, rupanya tembak kaki sendiri. Jadi jangan kita lupa isu asalnya kerajaan hari ini mengamalkan kaedah 2 darjat, menteri tak kuarantin, kata siasat polis dah seminggu lebih. Kita tak tahu apa hasilnya. Semalam juga Pakatan Harapan minta
supaya mereka yang berkempen yang tidak memakai helmet kena ambil tindakan sama seperti rakyat yang kena saman dan sebagainya. Hari ini masih tak ada jawapan. Tetapi dalam isu direct nego ini, kita kena lihat 3 perkara yang hari ini yang saya nak uraikan. Pertama, dari segi prinsip rundingan terus ini, yang untung yang rugi sebenarnya agak jelas. Kadang-kadang kita kena faham, bila disebut sebagai rundingan terus itu, amalan yang saya faham ketika saya menjawat sebagai anggota jawatan kuasa kira-kira wang negara ataupun PAC. PAC ini kita bila ada kes yang perlu disiasat, dipanggil saksi-saksi yang daripada kaki tangan kerajaan, pegawai-pegawai tertinggi, daripada mantan-mantan menteri, kita panggil, kita tanya. Tapi kalau dari segi pengalaman kita tengok masalah dengan rundingan terus, yang paling utama, ianya tidak menjaga kebajikan rakyat. Sebagai contoh, kalau kita lihat senarai ini yang kita kena faham, selalu yang disebut rundingan terus ini dibolehkan untuk kerja-kerja melibatkan keselamatan. Kerja-kerja yang melibatkan kecemasan. Dan senarai itu ada, kawan-kawan boleh teliti. Tetapi juga, direct nego yang menjadi masalah yang kita sebenarnya kena perangi habis-habisan, syarikat membawa masuk proposal kepada kerajaan, hendak buat sesuatu, dan kalau menteri tersebut ataupun mana-mana pihak yang berkaitan membenarkan kaedah itu diguna pakai, kebanyakan projek itu adalah untuk kepentingan syarikat, tapi bukan sebab kegunaan rakyat ataupun bukan sebab untuk kepentingan kerajaan. Saya ambil contoh yang kita kena ingat kepada bekas-bekas guru ataupun sebenarnya yang masih mengajar. Cikgu-cikgu yang kita tahu beberapa tahun yang lepas, kita menghadapi kesulitan dari segi kegunaan internet di sekolah. Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu telah memberi kontrak kepada YTL untuk menyediakan internet di sekolah, tetapi perkhidmatannya sangat teruk sebab dia ikut selera provider. Ikut selera syarikat, apa yang nak ditawarkan, apa yang nak diberikan. Tetapi bukannya tanya cikgu-cikgu nak apa sebenarnya. Cikgu-cikgu sebenarnya, apa yang diperlukan di sekolah itu tak sama dengan tawaran daripada syarikat. Sebab itu masalah rundingan terus ini, syarikat yang kroni, syarikat yang rapat dengan mana-mana yang tidak bertanggungjawab ini, bila dia buat projek yang disebut sebagai projek rundingan terus, yang selalunya untung mereka sendiri, orang yang memudah cara, tetapi rakyat akhirnya bila nak dapat projek ini langsung tak menggunakan ataupun tidak memberi manfaat kepada rakyat. Jadi sebab itu, sebagai asas untuk kita faham, orang kata rundingan terus ni banyak ketirisan. Betul. Itulah punca ataupun kaedah bagaimana orang boleh memberi sogokan dan sebagainya untuk mendapat tawaran rundingan terus ini. Tetapi untuk rakyat bukan sekadar kita hilang duit yang sepatutnya digunakan untuk rakyat, hasilnya selalu tak sampai seperti yang kita harapkan. Jadi sebab itu, saya mohon tolong sebarkan video ini selagi boleh. Lepas ini pun saya akan letakkan di YouTube channel saya, Akmal Nasir. Saya mohon mereka yang lain tolong sebarkan. Terima kasih saudara Claire selalu follow live saya, Faizal, Al-Almin semua ni. Terima kasih kerana follow. Dan sekarang ni masuk isu yang lebih panas. Sebab bagi saya tak nak membezakan antara mentang-mentanglah dulu ini bawah Pakatan Harapan, so kita kena defend ke apa. Tidak. Kita menolak mereka yang membuat ketirisan. Jadi kalau betul kerajaan jujur pada hari ini, dedahkan semua senarai rundingan terus direct nego bukan hanya ketika zaman Pakatan Harapan, tapi juga dedahkan senarai ketika zaman Barisan Nasional. Mereka merentah selama ini kita tak tahu siapa yang dapat, selalunya pemberi maklumat yang membocorkan maklumat, dokumen dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk Pakatan Harapan bila dicabar, kita cabar balik
senarai ini terkeluar dan hakikatnya yang kita tengok daripada senarai tersebut 99% daripada soal dana kerajaan itu melalui proses terbuka, hanya bawah 1%, 0.07 yang sebenarnya melalui perolehan kerajaan ketika zaman PH, yang mana selebihnya yang cerita 6.61 bilion ringgit itu adalah daripada direct nego yang diwarisi oleh Kerajaan Barisan Nasional. Jadi sebab itu, kalau rakyat terus desak, yang saya mohon kepada mereka yang aktif di Facebook ini, terus bagi tekanan kepada kerajaan, kamu dah buka file PH, dah terbukti daripada apa yang dikongsikan itu, hanya kurang daripada 1% yang berkaitan dengan kerajaan PH, itu pun berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan kecemasan. Yang lain tu, 6.61 bilion ini semua adalah yang diwarisi daripada Barisan Nasional. Dan juga yang kita kena terus tekan, zaman Barisan Nasional mana senarainya? Daripada kalau kita tak nak buka cerita yang lama, paling kurang zaman Datuk Seri Najib Razak, berapa banyak projek yang sebenarnya adalah hasil rundingan terus. Yang ketiga, kalau kita tengok juga dalam soal bagaimana perkara ini dijadikan polemik, yang bagi saya kenapa kerajaan hari ini 2 darjat. Kerajaan yang sebenarnya pentingkan diri sendiri. Kerajaan yang cuba menyeleweng pandangan rakyat, memberi gambaran palsu. Kita lihat ketika Menteri Kewangan dedahkan beberapa hari yang lepas di dalam parlimen, ada menteri-menteri sambut yang mengatakan bahawa tak bawa masuk kabinet, yang disebutkan sebagai bawah kementerian dia langsung tak ada. Ini YB Zuraidah, KPKT. Yang ini rakyat kena tuntut daripada beliau. Kenapa kamu sebagai menteri hari ini keluar kenyataan dia tak tahu menahu? Kamu menteri, kalau kita tengok respon daripada senarai yang didedahkan itu, Menteri PH ataupun menteri yang sekarang ini bukan lagi menteri, dah menjadi pembangkang, pun akui bahawa betul berlaku projek rundingan terus sebab perkara itu kecemasan, terpaksa dibuat dan sebagainya. Dia mengaku. Yang ini tak mengaku, kata tak ada rundingan terus. Hari ini dia salahkan pula. Dia kata macam mana perkara ini tak boleh, dia tak tahu. Dan terdedah bahawa di bawah KPKT sekalipun terdapat projek rundingan terus. Malah yang saya nak tuntut, yang kita sebenarnya kena teliti, kena waspada. Sebab kadang-kadang kebanyakan rundingan terus ini bukan secara melalui kontrak daripada kementerian, tetapi melalui agensi-agensi kerajaan. Yang itu yang kita kena teliti. Kalau kamu jadi menteri, seolah-olah kerajaan dulu dia tak tahu. Kamu menteri yang sama. Bukannya tukar kementerian. Kamu dulu waktu zaman PH, menteri KPKT. Sekarang ni zaman Perikatan Nasional, kamu pun menteri KPKT. Macam mana kamu tak tahu? Siapa yang sabotaj kamu sampai kamu tak tahu? Maksudnya, dia duduk dalam KPKT, mungkin ada orang yang tak hormat kedudukan dia sebagai menteri pun. Dan saya percaya kalau perkara itu kecemasan, mengaku tak apalah. Kita tahu perkara itu nak tak nak telah lalui. Sekarang ini nampak sangat bahawa apa yang berlaku di kementerian mungkin dia tak tahu. Yang kita risaukan seolah-olah perkara itu boleh berlaku tanpa pengetahuan menteri. Sama ada menteri itu tak buat kerja, menteri itu tak ambil berat dengan soal pegawai kerajaan, ataupun menteri memang tak peduli pun isu kementerian, isu accountability. Mungkin dia sibuk berkempen dan sebagainya. Yang ini yang kita kena pegang mereka supaya ada accountability. Seorang lagi menteri yang sebut kata tak dibincangkan dalam kabinet. Terburai keluar dalam senarai tersebut buku yang boleh didapat secara percuma. Boleh, kawan-kawan boleh tengok. Saya tak nak ulas panjang, dah keluar buku tu percuma. Dia boleh bayar lagi. Lepas tu dalam parlimen mengaku tak diketahui kabinet. Kamu mohon, kamu menteri kementerian tersebut,
Takkan kamu pun tak tahu juga. Ini menteri memang yang disebut kong kali kong, 2 orang ni. Yang saya rasa kita kena tengok balik, bukan masalah peribadi dengan mereka. Bagi saya soal accountability ini jangan ambil mudah. Dia kata tak masuk kabinet. Maksudnya, kalau tengok yang saya nak baca, yang disebut daripada yang ini yang senarai keluar semalam di bawah Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Yang saya nak kena sebut, yang saya nak kena teliti bersama dengan penonton, kalau kita lihat, saya nak tengok. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Yang disebut sebagai dalam Parlimen ketika Menteri Kewangan mendedahkan seolah-olah ini projek rundingan terus yang berlaku ketika zaman PH. Ketua Pembangkang Bangun, Betah kata kalau betul, kamu dedahkan. Dia tak berani dedahkan perkara tersebut, rakyat tekan. Akhirnya sekarang terdedah. Bekas Menteri Hal Ehwal Ekonomi, sekarang Menteri MITI, dia kata perkara ini tak bawa masuk kabinet. Maksudnya apa? Kalau kita tengok salah satu perolehan yang dibuat secara rundingan terus, yang diberikan kepada syarikat lapisan rezeki Sdn Bhd, harga RM90,000, kawan-kawan boleh baca perkara yang nombor 97 yang diletakkan oleh Menteri Kewangan Perikatan Nasional. Dia sebut membekal dan memasang set lengkap floor box serta penyelenggaraan floor box sedia ada di blok B5, B6 Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Maksudnya renovasi kat pejabat menteri tu, dia tak bawa masuk kabinet lah macam tu. Dia buat suka hati dia, RM90,000 belanja untuk renovate pejabat dia. Saya tak tahu pun maksud floor box ni. Tapi maksudnya, dalam keadaan rakyat sengsara di luar, dalam keadaan ini bukan isu pertemuan politik. Saya tak peduli. Perikatan Nasional nak lompat sana, lompat sini. Memang rakyat marah. Tapi yang jadi lebih marah, dia melompat. Kemudian bila dia buat perangai yang tak betul, dia tak nak mengaku, dia hentam kononnya kerajaan PH teruk, tapi dia yang teruk. Kita tengok soal yang kata dia tak tahu satu hal, yang kata tak bawa masuk kabinet, rupanya di pejabat kementerian beliau pun berlaku renovasi, dia buat renovasi, dia tak inform pun menteri-menteri yang lain. Mungkin itu maksud dia lah. Jadi, perkara yang seterusnya yang saya rasa kena teliti dan perlu ada accountability. Ini bukan soal politik, ini bukan soal nak mencari kesalahan semata-mata, tetapi kalau kamu salah, kamu perlu bertanggungjawab. Kalau kamu menggunakan kedudukan kamu untuk ambil kepentingan, maka perkara ini kita kena ikat, kita kena pastikan tidak membebankan rakyat dan mereka yang salah itu kena siasat. Jadi perkara yang keempat yang saya nak kongsikan, saya harap kawan-kawan boleh terus share. Alhamdulillah ramai yang sebenarnya menonton tengah hari ini. Sebab saya rasa bukan soal nak tahu sangat apa yang saya cerita. Sebenarnya rakyat sebenarnya marah. Kamu kata kamu jadi kerajaan atas dasar Melayu. Atas dasar sentimen perkauman. Kononnya nak bantu Melayu. Melayu kamu yang bantu itu Melayu anak beranak, Melayu kroni kamu. Kita dah tengok macam mana Timbalan Menteri boleh tulis surat kepada Menteri mohon anaknya masuk Board of Director dan sebagainya. Kita ingat, jangan lupa cerita-cerita tersebut. Tetapi, yang saya mohon, yang kongsikan, ada satu lagi. Kalau kita lihat dalam senarai yang didedahkan berkaitan dengan projek rundingan terus, kalau kita tengok projek-projek yang diteruskan itu sebagai contoh, yang ini saya tak ada maklumat mendalam, tapi saya percaya wakil-wakil rakyat daripada keadilan ada bangkitkan isu ini sebagai contoh perolehan di pejabat ataupun di Kementerian Dalam Negeri. Siapa Menteri Dalam Negeri, ini adalah Menteri ataupun Perdana Menteri hari ini. Tengok kontrak sambungan ataupun kontrak rundingan terus yang diberikan kepada Datasonic Technologies.
Apa masalah dengan Datasonic Technologies? Kawan-kawan boleh Google, boleh tengok kes mahkamah hari ini macam mana. Dalam mahkamah sebut, Datasonic cuba merasuah ataupun cuba memberi yang dikatakan. Saya tak pasti, ini masih berlaku dalam kes mahkamah. Tapi kita lihat, orang yang sebenarnya yang ada masalah integriti pun nampak gaya, terus diberi ruang. Dan satu lagi yang sebenarnya yang saya bangkitkan sebelum ini saya print. Iaitu sebab saya pakai selfie mode ni. Tetapi yang saya nak kongsikan, ini adalah ada dua perkara yang saya nak tunjukkan. Iaitu pertama adalah Hansard ataupun salinan perbahasan soalan dekat parlimen. Yang ini adalah berkaitan pertanyaan dalam Dewan Rakyat di dalam mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen ke-14. Saya boleh baca, ini adalah pertanyaan lisan yang mana datang daripada saya bertarikh 17 Oktober 2019. Kalau kawan tak percaya boleh tengok dalam Hansard tersebut di website Parlimen, boleh Google balik 17 Oktober 2019. Saya ada bertanya mengenai satu, cadangan siasatan audit forensik ke atas projek Klang Valley Double Track, KVDT. Yang ini sebenarnya mungkin nampak sedikit teknikal, tapi nilaian dia amat besar. Jadi kalau kawan-kawan boleh tengok, boleh teliti, memang di dalam parlimen saya ada bertanyakan kepada menteri ketika itu, Menteri Pengangkutan, mengenai projek KVDT, Klang Valley Double Track. Yang mana yang kedua juga yang saya dengar dan juga yang saya bertanya kepada menteri, sebab KVDT ni, Klang Valley Double Track, untuk pemahaman rakyat yang sedang menuntun, kepada mereka yang menuntun, kerajaan dalam proses untuk membaik pulih landasan-landasan keretapi di sekitar Klang Valley. Nama projek ini ataupun tawaran ini adalah berkaitan dengan memperbaiki landasan. Mudah ataupun sebenarnya nampak macam setakat memperbaiki ini mungkin tak berminat dan sebagainya. Yang kita tahu, kalau kawan-kawan boleh tengok dalam pendedahan semalam sekalipun, projek KVDT ini telah dianugerahkan kepada satu syarikat yang bernama Daya Maju Infra Asia, DMIA. Dan kalau lihat dari segi nilaian kontrak yang disebut sendiri oleh Menteri Keuangan adalah bernilai sebanyak 4.47 bilion. Daripada 6 bilion yang didedahkan, 4 bilion itu, 4.475 bilion berkaitan dengan satu projek ini, projek KVDT. Ketika zaman PH, jawapan yang diberikan oleh menteri berkenaan dan juga yang telah dibuktikan oleh bekas Menteri Keuangan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan telah berunding agar nilai projek ini diturunkan sebanyak 15%. Kalau dulu kontraknya lebih tinggi, tapi berlaku penjimatan sebanyak 15%. Pada awalnya, siapa yang ikuti perbahasan dalam parlimen dengan teliti, terutamanya berkaitan dengan KVDT, Kerajaan PH sebenarnya telah umumkan untuk supaya projek ini dibuka untuk rundingan terbuka. Dia ada beberapa fasa. Fasa pertama, syarikat ini dah dapat, DMIA dah dapat, tengah buat. Fasa kedua, dia tak finalize lagi, tetapi dah ada beberapa persetujuan. Apabila Kerajaan PH ambil alih, kita desak supaya perkara ini tengok balik, semak balik, buat secara rundingan terbuka. Namun, kita tahu bagaimana berlaku
perbincangan semula, yang paling baik yang sebenarnya kerajaan PH telah dapatkan, nilaian projek itu dijimatkan sebanyak 15%. Cuma yang hari ini yang saya nak kongsikan, iaitu dapatan yang saya terima daripada pemberi maklumat. Bagaimana terdapat aduan mengenai fasa pertama yang sebenarnya agak mendukacitakan. Malah masalah yang kita hadapi kerana telah terdapat persetujuan sebelum ini untuk syarikat yang sama meneruskan projek ini, maka sekiranya dibatalkan, kita ataupun kerajaan ketika itu terpaksa membayar ganti rugi sebab membatalkan kontrak tersebut. Tetapi yang masalahnya menjadi beban kepada kita. Kalau kita faham, mereka ini adalah untuk menaik taraf infrastruktur dan sistem landasan berkembar Lembah Kelang Fasa 2, KVDT 2. Saya baca bagaimana laporan yang dihantar oleh KTMB. KTMB adalah pengguna yang menggunakan landasan keretapi tersebut. DMIA merupakan syarikat yang menjalankan operasi untuk menaik taraf yang dapat projek yang disebut mencecah 4.2 bilion tadi, 4.475 bilion. Tetapi yang menjadi pertikaian yang saya akan terus bawa, yang terus kita kena pertahankan, kerana pengguna KTMB telah menghantar satu laporan mengatakan yang mana untuk fasa pertama syarikat tersebut, hasil rundingan terus, projek itu adalah yang sangat lemah. Kalau kita lihat antara komen-komen yang kita baca, yang saya dapat, antaranya, untuk fasa pertama pun, peralatan pembinaan yang tidak lengkap. Dia sebut bahawa pihak tersebut tidak ada bahan ataupun peralatan yang sepatutnya, malah apa yang berlaku, syarikat ini DMIA kena pinjam pula daripada KTMB untuk membuat kerja tersebut. Lebih baik bagi KTMB buat kerja. Maksudnya syarikat ini buat kerja dengan meminjam daripada pengguna itu sendiri. Alat tak cukup, dia pula pinjam daripada KTMB. Tapi sebab dia sudah dapat projek ini melalui rundingan terus, maka kita sangkut. Kalau kita tengok soal pembekalan material yang tidak mematuhi standard. Kalau kita faham dalam soal kereta api ini, kita tahu dia yang panggil, ada dia punya simpang jalan dia, lighting dan sebagainya, itu tak memenuhi capaian yang sepatutnya. Projek ini pun yang kita tahu berlaku sedikit kelewatan yang dikatakan jangka memang lewat. Masalahnya sekarang, bila dia dapat dua projek, dia menggunakan sumber yang sama, maka fasa 1 pun tak berapa cantik, dan fasa 2 ini kita tak tahu apa kesudahannya. Jadi sebagai contoh yang ini agak teknikal, memang laporan ini sebenarnya yang saya nak sebut. Untuk seperti isu projek-projek yang diberikan melalui rundingan terus, saya nak sebut di sini yang kawan-kawan boleh kongsikan di luar sana pun, untuk kes seperti ini saya telah kemukakan kepada pengurusi PAC, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, untuk bawa projek-projek sebegini masuk ke dalam proceeding PAC supaya boleh diteliti balik, walaupun telah diberikan secara rundingan terus, kalau hasilnya tidak mencapai standard ataupun hak rakyat, kita bukan sekadar satu, bila rundingan terus kita tahu kelaziman, kebiasaan harganya lebih mahal. Kebiasaan memberi kelebihan kepada syarikat. Kelazimannya merugikan rakyat. Kelazimannya projek itu tidak dibuat dengan sempurna. Jadi sebab itu, gesaan saya kepada kerajaan PH, jangan ikut perangai UMNO. Kalau kita tengok pemuda UMNO, dia suruh batalkan tak menentulah, kononnya bawa report dan sebagainya. Saya setuju, SPRM siasat balik. Terutamanya melibatkan menteri-menteri yang masih kekal sebagai menteri dan juga projek-projek yang merupakan
kesinambungan daripada kerajaan Barisan Nasional, siasat balik. Kita tahu macam mana yang dijadi pertikaian. Kalau tengok bawah Kementerian Pelancongan untuk menganjurkan turism Malaysia, melawat Malaysia tahun ini semua, yang syarikat yang dapat pun berkaitan dengan orang UMNO. Jadi sebab itu, untuk rakyat di luar sana, kita jangan beri peluang kepada mereka yang berkuasa ini untuk salah guna kuasa. Kita jangan bagi peluang kepada mereka ini untuk mengambil kesempatan. Sebab itu, kepada rakyat di luar sana, mungkin yang mengikuti ini daripada kaki tangan kerajaan. Ataupun mungkin daripada orang UMNO dan PAS sendiri. Kadang-kadang orang UMNO dan PAS, yang saya nak sebut, kalau kamu nampak pimpinan kamu menyeleweng, maklumat itu kena dedahkan. Supaya kita tidak bersama-sama bersubahat dengan orang yang pecah amanah, orang yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya, sebab akhirnya yang akan rugi itu adalah kita bersama. Jadi sebab itu, 3 perkara yang saya minta rakyat terus ulang di luar sana, sharekan, komen di laman masing-masing. Pertama, kita minta supaya senarai projek rundingan terus, jangan henti setakat 22 bulan. Kalau boleh, tak sampai 20 tahun pun paling kurang. 3-4 tahun ketika Barisan Nasional masa jadi kerajaan. Kalau boleh, saya percaya tahun ini pun mungkin dah ada projek-projek rundingan terus. Minta, kongsikan apa yang berlaku. Dan kita tuntut setiap kali masuk sidang parlimen, setiap tahun kerajaan kena dedahkan siapa yang dapat, siapa yang bagi projek rundingan terus. Yang kedua, yang saya nak sebut juga, yang saya minta kerajaan hari ini semak balik. Yang mana terutamanya yang menjadi projek menyambung daripada zaman Barisan Nasional, panggil audit masuk. Panggil PAC, panggil SPRM, tengok balik. Sebab kita khawatir dalam keadaan rakyat sengsara di luar, memang kita nampak seolah-olah kita bergaduh dengan mereka yang dalam berkuasa. Tetapi yang saya nak sebut, kalau kita tak bersuara, kalau kita tidak menyatakan yang salah itu salah, kalau kita tidak sebut, ambil projek atas nama rakyat, tetapi kamu mengambil kesempatan ke atas nama rakyat, itu kita jangan biarkan. Jadi dalam soal keadaan politik pada hari ini, saya memang kurang berminat nak cakap soal politik semata-mata. Tetapi apabila orang politik mengambil kesempatan sebegini, kita kena bukan sekadar dedahkan, kita kena pastikan mereka tidak ulang lagi perangai sebegini. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kita tahu sekarang ini kerajaan nak bentuk kerajaan bukan sebab dia prihatin kepada rakyat. Mereka berebut nak jadi menteri bukan sebab nak berbakti kepada rakyat. Mereka sebenarnya nak berada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada undang-undang. Kita dah tengok undang-undang yang diwujudkan oleh mereka sendiri, mereka pun boleh langgar. Mereka boleh sebenarnya menghukum rakyat begitu beban sekali, tetapi untuk diri mereka, mereka lepaskan begitu sahaja. Jadi kita sama-sama doakan agar kita semua diberikan kekuatan untuk terus melawan segala keburukan, melawan segala kejahatan yang berlaku pada hari ini. InsyaAllah, kebajikan rakyat kita akan pertahankan dan kita akan bela. Walaupun sebagai pembangkang, saya tak kisah. Dan saya sebenarnya pun sebagai mengakhiri persidangan parlimen hari ini akan habis. Kalau tiada apa-apa berlaku, parlimen akan bersambung pada 2 November nanti. Ada 2 bulan yang akan bercuti daripada persidangan parlimen. Tetapi saya mohon juga, saya akan cuba untuk buat live ataupun paling kurang saya akan letakkan di YouTube. Saya mohon kawan-kawan untuk subscribe YouTube channel saya, Akmal Nasir, supaya maklumat sebegini kita tak bagi orang yang berkuasa pijak kepala kita. Jangan bagi orang berkuasa ambil kesempatan ke atas kesengsaraan rakyat. Negara ini jangan dijadikan negara 2 darjat. Negara Malaysia ini adalah hak rakyat, hak kita semua. Cukup sekadar itu. Salam daripada saya selaku Ahli Parlimen Johor Bahru. InsyaAllah
minggu depan saya akan tumpukan isu kawasan dan juga insya-Allah kita akan cuba bantu kempen pilihan raya negeri di Sabah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.